Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua. Hari ini mesyuarat khas Dewan Rakyat masuk hari ketiga. Kemarin Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada hari pertama membentangkan berkenaan dengan Pelan Pemulihan Negara dan semalam kita saksikan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba membentangkan berkenaan dengan pengendalian wabak COVID-19 oleh kerajaan sejak setahun lepas. Hari ini adalah hari ketiga dan kita akan menyaksikan sesi penerangan berkenaan dengan program imunisasi COVID-19 kebangsaan atau PICK. Program vaksinasi yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Penjelasan itu dan pembentangan itu akan dilakukan oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi merangkap Menteri Penyelaras program itu, Khairi Jamaluddin. Disusuli sesi ahli-ahli parlimen mengemukakan persoalan seperti biasa, meminta penjelasan lanjut dan juga cadangan yang mereka mahu utarakan sebelum dijawab oleh menteri yang berkenaan, iaitu YB Khairi Jamaluddin. Antara hal yang dijangka dibangkitkan ahli parlimen ialah mengenai kadar vaksinasi negara, perolehan bekalan vaksin, pusat pemberian vaksin PPV dan juga isu-isu seperti isu suntikan vaksin kosong yang pernah berlaku baru-baru ini. Ketika ini, Malaysia merupakan antara negara yang terpantas memvaksinasi penduduk dengan kapasiti kadar suntikan mencapai lebih 500,000 dos sehari. Itu kita jangka akan menjadi tumpuan. Mereka akan bermula jam 10 pagi nanti. Sudah tentu kami akan bawakan kepada anda feed langsung dari Dewan Rakyat dan akan berehat pada jam 1 tengah hari sebelum sambung semula pada jam 2.30 petang sehingga kira-kira jam 6 petang. Seperti biasa, koresponden parlimen kami, Firdaus Azil, berada di sana untuk memberikan kita yang terkini dan apa yang kita sudah lihat setakat ini. Firdaus, sebelum kita menyelami dan mendalami apa yang akan menjadi fokus pada hari ini, penting juga untuk kita imbas sedikit topik-topik dan juga detik-detik yang penting, memorable semalam. Semalam Menteri Kesihatan membentangkan berkenaan dengan pengendalian COVID-19 dan ia juga diselitkan dengan isu-isu yang agak besar sekarang ini seperti hartal doktor kontrak. Dan saya percaya kita ada perkembangan berkenaan dengan siasatan berkenaan dengan terhadap doktor-doktor yang menyertai hartal ini. Apa yang kita tahu semalam, Firdaus? Okey, baik. Terima kasih, Loman. Sebelum itu, mungkin kita boleh recap kembali antara isi-isi penting dalam pembentangan oleh Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Adham Baba, yang mana kalau kita boleh ingat kembali apabila beliau menerangkan tentang langkah interim kerajaan untuk menangani masalah hartal kontrak doktor kontrak ini, iaitu memberi lanjutan kontrak kepada mereka selama 2 tahun tetapi ia tidak diterima begitu baik. Malah beberapa kali juga keadaan Dewan Rakyat agak hangat apabila ahli parlimen daripada blok pembangkang khususnya membangkitkan ataupun mengatakan bahawa langkah kerajaan itu masih belum cukup, tidak separuh masak dan sebagainya. Dan selain itu, Dr. Adham Baba juga mengatakan bahawa peningkatan jangkitan dalam gelombang ketiga yang melanda negara ini dikesan melalui kes sporadik dan tidak ada kaitan dengan kes kluster, dan sebanyak 278,023 penjawatan tetap telah diluluskan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia oleh Jabatan Perkhidmatan Awam setakat 31 April lalu. Dan KKM juga telah memohon peruntukan 1.14 bilion ringgit perolehan tambahan bagi peralatan kesihatan seperti reagent, consumables dan peralatan perlindungan diri ataupun PPE. Dan selain itu juga mengenai harta doktor kontrak semalam, beliau mengatakan bahawa tidak ada sebarang tindakan disiplin akan diambil terhadap doktor-doktor kontrak yang terlibat dalam protes aman di hospital-hospital kerajaan seluruh negara. Tetapi apa yang menggusarkan kita apabila kita melihat sendiri pengakuan beberapa doktor yang terlibat semalam mengatakan bahawa mereka telah pun diambil keterangan oleh polis sehingga awal pagi tadi. Maksudnya bermula mereka hanya melakukan harta itu sekitar setengah jam ke 1 jam saja, tetapi diambil keterangan sehingga pukul 4-5 pagi kalau tak salah saya. Itu akan kita kongsikan terperinci kemudian. Dan selain pada itu juga mengenai penggunaan ivermectin yang masih menjadi kontroversi. Beberapa ahli parlimen pembangkang kita ada senarai mereka yang menggesa agar dibenarkan penggunaan ini. Bagaimanapun Dr. Adham Baba mengatakan tidak boleh digunakan selagi tidak ada data ataupun kelulusan daripada NRPA. Dan itu juga kalau kita lihat juga ramai rakyat Malaysia terutamanya netizen berasa gusar kenapa dipush ataupun digesa penggunaan ini sedangkan tidak ada yang mengesahkan keberkesanannya, Loman. Dan ini isu-isu yang kita jangka masih lagi akan diketengahkan hari ini. Kita lihat kadang-kala apa yang dibincangkan pada hari sebelumnya masih lagi akan mendominasi kadang-kala tumpuan pada
sesi mesyuarat khas pada satu hari. Kita lihat semalam antara yang masih lagi mencuri tumpuan adalah isu ordinan darurat yang disebutkan hari sebelumnya pada hari pertama. Dan mungkin ada antara kita yang terlepas semalam adalah petang semalam saya faham Ahli Parlimen Pasir Salak Datuk Seri Tajuddin Rahman juga ada di kompaun kerana beliau tidak memakai pelitup muka. Apa yang kita tahu berkenaan dengan itu, Firdaus? Dan adakah pihak mungkin speaker ataupun pihak parlimen ada memberikan amaran lagi kepada ahli-ahli parlimen supaya mereka kekal mematuhi SOP sepanjang sesi ini berlangsung sehingga petang ini, kerana kita lihat ramai juga yang mungkin slip up sedikit, buka pelitup muka dan sebagainya. Jadi apa yang kita boleh kongsikan berkenaan dengan itu? Baik, kalau kita imbas kembali bagaimana Speaker Dewan Rakyat Datuk Azhar Harun mendedahkan bahawa 2 ahli parlimen didapati positif, beberapa ahli parlimen lain kini menjalani kuarantin wajib kerana kontak rapat kepada mereka yang disahkan pesakit COVID-19, dan sejumlah, kalau tak salah saya, last kali Speaker cakap 58 petugas sekitar Dewan Rakyat yang berada dalam kawasan ini disahkan positif, dan itu tidak termasuk dengan mereka, jumlah mereka yang saya kira mencecah ratusan juga. Kalau tak salah saya 100 lebih telah dikuarantin. Tetapi berdasarkan maklumat yang saya terima, berdasarkan perbualan saya, itu bukannya semata-mata staf parlimen saja, tetapi mereka juga yang terlibat secara kontrak untuk menguruskan taman-taman di parlimen, mengurus penyelenggaraan bangunan dan sebagainya. Tetapi menyentuh mengenai apa yang berlaku semalam terhadap ahli parlimen Pasir Salak, yang mana beliau dilihat satu gambar tular dikongsikan oleh salah seorang pengguna Twitter yang menunjukkan beliau berada di koridor sedang berbual ataupun berbincang dengan seorang lagi individu yang kita tidak kenal pasti, tidak langsung memakai topeng muka dan tidak tergantung langsung topeng muka di lehernya. Jadi kalau kita memetik kenyataan Ketua Polis Daerah Sentul, Asisten Komisioner Beh Eng Lai berkata kompaun dikeluarkan setelah siasatan mendapati ahli parlimen itu tidak memakai pelitup muka ketika berada di ruang lega parlimen dengan seorang individu kira-kira pukul 2.30 petang, dan nilai kompaun bagaimanapun katanya akan ditentukan oleh pejabat kesihatan daerah. Jadi kita tahu bahawa kawasan parlimen ini merupakan antara kawasan yang masih belum dikira selamat. Kalau saya memantau, saya juga dapat lihat penguat kuasa kesihatan sering berlega, malah di bilik media beberapa kali juga mereka melawat untuk memastikan petugas media juga mengikuti SOP, kena sentiasa memakai topeng dan sebagainya. Tetapi kelonggaran ini diberikan kepada ahli-ahli parlimen sewaktu di dalam dewan ketika mereka bangun untuk berbicara sesuatu ataupun membahaskan sesuatu saja. Ini seperti yang dipetik ataupun setelah yang dinatakan oleh Timbalan Speaker Datuk Seri Azalina Osman Said yang mengatakan okey, tak apalah kalau yang berhormat nak bangun, nak bercakap, bolehlah dibuka sedikit, tetapi perlu pastikan penghadang plastik yang melindungi mereka daripada ahli-ahli parlimen sebelah mereka itu perlu dipasang setiap masa, Norman. Okey. Dan sudah tentu fokus hari ini adalah program vaksinasi, program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Kita saksikan sejak 2 hari lepas sesi menjadi agak hangat kerana topik-topiknya ada banyak perkara yang boleh kita debatkan. Ada banyak perkara yang diketengahkan oleh ahli-ahli parlimen pembangkang khasnya seperti pelan pemulihan negara, pengendalian wabak oleh kerajaan. Hari ini dalam kenaan dengan vaksinasi, dan mungkin selamat untuk kita katakan bahawa momentum dan kemajuan progres PICK sekarang ini agak memberangsangkan. Lebih 500,000 dos kita suntik sehari, sudah meningkat dengan begitu pesat dan begitu banyak. Tak ramai orang boleh kritik hari ini, termasuk ahli parlimen pembangkang. Saya percaya. Adakah kita menjangkakan bahawa sesi mesyuarat khas hari ini akan lebih teratur berbanding 2 hari sebelum ini? Baik, suka saya nak memetik satu pepatah lama yang berbunyi jauh panggang dari api lah kalau keadaan hari ini juga akan aman berbanding dengan 2 hari sebelum ini. Kerana sebelum itu mungkin saya nak kongsikan beberapa data yang boleh mungkin menyenangkan kita, seperti contoh kini jumlah liputan vaksinasi di negara ini boleh dibandingkan, kalau dibanding dengan Singapura, hampir 3 kali keseluruhan populasi Singapura, iaitu 5.7 juta, yang mana setakat 24 Julai kita telah pun selesai memberi dos sekurang-kurangnya dos pertama kepada sebanyak 16.9 juta. Ini adalah data setakat 24 Julai, di mana ketika itu 32.2% populasi dewasa sudah selesai menerima dos pertama, dan hampir 16.5%
telah selesai menerima dos kedua berdasarkan data yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan, dan kadar vaksinasi negara ini per 100 population telah mencecah setinggi 1.27. Ini jauh melebihi Amerika Syarikat sebagai contohnya, yang mereka hanya mencapai 1.01. Dan ketika ini juga kita dapat lihat hampir setengah juta, sudah 2 kali. Semalam kalau tak salah saya 521 juta, tetapi ini tidak bermaksud bahawa kita boleh YB Khairi akan boleh bersenang lenang untuk menyelesaikan, kerana banyak persoalan. Sebagai contoh, adakah jumlah vaksinasi ini sepatutnya dicapai lebih awal? Malah kalau kita boleh imbas kembali bagaimana dakwaan termasuk dakwaan Pertubuhan Kesihatan Malaysia, Kesihatan Dunia WHO yang mengatakan negara-negara maju, negara-negara kaya telah mendominasi bekalan vaksin hingga mengakibatkan negara sebagai contoh negara Malaysia terkesan dengan pembekalan itu dan seharusnya melambatkan lagi. Itu antara yang kita jangka akan diberi penerangan menyeluruh oleh Ahli Parlimen Rembau YB Khairi Jamaluddin. Okey. Terima kasih Firdaus Azil dari Parlimen, dan sudah tentu kami akan kembali kepada Firdaus dari semasa ke semasa sepanjang hari ini sehingga penamat sesi jam 6 petang nanti. Selepas ini kita akan kupas dan kita akan analisa apa lagi penambahbaikan yang boleh kita lakukan terhadap program vaksinasi negara. Sungguh pun kadarnya begitu pantas sekarang dan sudah pun meningkat. Antara persoalan yang mungkin dibangkitkan oleh ahli-ahli Parlimen pembangkang khasnya seperti yang diketengahkan oleh Firdaus sebentar tadi adalah apa penambahbaikan lagi yang kita boleh lakukan. Adakah kita sudah patut mencapai kadar ini dengan lebih awal, dan juga apa lagi perkara-perkara baru yang kita boleh jangkakan dalam inisiatif vaksinasi negara. Kita akan berbincang dengan pakar selepas ini. Kita berhenti seketika, jangan ke mana-mana. Bertemu kembali liputan istimewa kami sempena hari ketiga mesyuarat khas Dewan Rakyat. Hari ini tumpuan adalah berkenaan dengan pembentangan PICK, Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, yang akan dilakukan oleh Menteri Penyelaras PICK dan juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin. Bermula jam 10 pagi nanti, kami akan bawakan kepada anda secara langsung. Walaupun program vaksinasi bergerak dengan begitu lancar sekarang ini, kita jangkakan masih lagi banyak isu dan persoalan yang akan dibangkitkan oleh ahli-ahli Parlimen hari ini. Antara lain adalah termasuk selain daripada bagaimana kita mahu tambah baik pemberian vaksin dan meningkatkan lagi kadar pemberian vaksin sekarang ini, adalah isu-isu seperti vaksin inequality, ketidaksaksamaan vaksin. Dan baru-baru ini Tabung Keuangan Antarabangsa IMF mengunjurkan ekonomi global tumbuh 6% tahun ini, terpantas sejak tahun 1980. Tapi pada masa yang sama, ia menjangka ekonomi maju tumbuh 5.6%, semakin menaik daripada 5.1% unjuran yang dibuat sebelum ini. Menurut IMF, program vaksinasi akan bantu pemulihan kukuh di negara ini. Bagi kumpulan ASEAN 5 termasuk Malaysia, ekonomi mereka disemak turun kepada tumbuh 4.3% tahun ini berbanding 4.9% unjuran dibuat pada April. Menurut IMF, ini susulan gelombang COVID-19 yang melanda pada Mac ke Mei. IMF turut menyemak turun unjuran pertumbuhan untuk negara berpendapatan rendah yang masih berdepan cabaran untuk mendapatkan vaksin dan memvaksin penduduk mereka. The global economic recovery continues, but with a widening gap between advanced economies and many emerging market and developing economies. Our latest global growth forecast of 6% for this year is unchanged from the previous outlook, but the composition has changed. Growth prospects for advanced economies this year have improved by 0.5 percentage point, but this is offset exactly by a downward revision for emerging market and developing economies, driven by a significant downgrade for emerging Asia. IMF turut semak naik unjuran pertumbuhan global untuk 2022 kepada 4.9% dalam masa yang sama disokong pertumbuhan negara maju. Ia menjangka ekonomi pasaran baru muncul dan ekonomi membangun akan tumbuh sederhana tahun depan. IMF dalam masa yang sama turut mengulas berkenaan akses yang tidak sama rata vaksin di negara maju dan membangun. There still remains highly inequitable access to vaccines. There have been about 3.5 billion shots in arms so far, but most of them have gone to a few countries, and you have many low-income countries and developing countries where even health workers haven't been fully vaccinated. Now, close to 40% of the population in advanced economies has been fully vaccinated, compared with 11% in emerging market economies
and a tiny fraction in low-income developing countries. Tambahnya, kerajaan di negara berpendapatan rendah turut tidak mampu untuk berbelanja besar melalui pelan rangsangan seperti kerajaan ekonomi maju. Ekonomi terbesar dunia Amerika dijangka tumbuh 7% tahun ini berbanding unjuran 6.4% pada April. Ekonomi kedua terbesar dunia, China, disemak turun kepada 8.1% kerana kerajaan telah mengurangkan perbelanjaan dan pelaburan. IMF turut semak turun pertumbuhan India daripada 12.5% kepada 9.5% susulan peningkatan baru kes COVID-19 di negara itu. Namun ketidaktentuan masih wujud susulan penularan varian Delta dan ketidaksamarataan dalam kempen vaksinasi. Tambahnya, sebarang peningkatan kadar inflasi akan memberikan tekanan kepada Bank Pusat di serata dunia untuk meningkatkan kadar faedah dan mengancam pemulihan ekonomi. Jadi berapa banyak bekalan vaksin yang kita perolehi sebagai sesebuah negara dan berapa pantas kita boleh suntik kepada rakyat bukan sahaja memberi kesan kepada nyawa dan kesihatan tetapi juga kepada pertumbuhan ekonomi yang mungkin akan kita rasa kesannya untuk bertahun lamanya akan datang. Itu antara perkara yang kita jangka akan bangkitkan dan juga saya mahu bincangkan menjelang pembentangan program imunisasi COVID-19 kebangsaan oleh Khairi Jamaluddin jam 10 pagi nanti di Dewan Rakyat. Saya mahu bersama dengan Profesor Madya Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin, pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan di UMS Universiti Malaysia Sabah. Assalamualaikum Prof, selamat pagi. Waalaikumsalam Luqman. Okey Prof, hari ini kita akan lihat berkenaan dengan pembentangan PICK dan juga sudah tentu penilaian prestasinya di mana kita sekarang setelah beberapa bulan kita mulakan program ini bulan Februari. Dan kita juga jangkakan pelbagai persoalan dan juga cadangan akan diketengahkan oleh ahli-ahli parlimen pembangkang khasnya. Bagi Prof sendiri, bagaimana Prof menilai inisiatif vaksinasi kita setakat ini dan apa yang dijangka akan dibangkitkan oleh ahli-ahli parlimen pembangkang berkenaan bagaimana kita boleh tambah baik lagi inisiatif vaksinasi negara sekarang? Baik, terima kasih Luqman. Sebetulnya saya mulakan beginilah ya. Sebaiknya kalau kita dapat lihat ya, program imunisasi COVID-19 kebangsaan ni, kalau pendapat saya ya, sebagai salah seorang pakar dalam pengurusan risiko, saya dapati ianya sudah berada di landasan yang betul ya. Bermaksud negara kita ini telah melaksanakan proses pelan pemulihan negara yang betul. Cuma kalau kita nak persoalkan nanti oleh pihak-pihak tertentu ialah kesegeraannya. Di mana kita mula melaksanakan pelan pemulihan negara ni, kalau saya dapati ianya agak sedikit lewat ya, iaitu sekitar awal Julai ya. Sepatutnya ianya, kalau bagi saya, ianya sudah dilaksanakan semasa kes kita sekitar Februari dahulu, sekitar 2,000 memasuki 2,000 3,000 kes kita sudah memulakan pelan pemulihan negara ini kan. Tetapi ianya agak lewat, itu yang pertama. Walau bagaimanapun dengan speed up yang telah kita buat dalam pelan pemulihan negara tentang penyegeraan pemberian vaksin dan sebagainya, alhamdulillah saya rasa kerajaan perlu lebih fokus ya. Di sini pihak kerajaan perlu lebih fokus untuk mencapai objektif-objektif yang telah ditetapkan dalam pelan pemulihan negara ya. Seperti nilai-nilai ambang yang ditetapkanlah, penurunan kes, penggunaan katil di wad ICU, kadar vaksinasi 10%, 40% dan seterusnya kepada fasa keempat ya. Peralihan fasa ketiga dan keempat tu 60% populasi. Ini perlu dicapai dengan tepat ya, dengan segera mungkin, dengan sepantas mungkin. Kegagalan ini akan menyebabkan negara kolap. Begitu juga seperti mana yang Luqman cakap tadi, kegagalan proses vaksinasi ini juga akan menyebabkan sektor ekonomi juga akan kolaps. Prof, ini yang sangat merisaukan kita. Prof, saya mahu kongsikan dengan penonton kita. Ini adalah angka terbaru pemberian vaksin yang dikongsi oleh JKJAV setakat semalam 27 Julai, sejumlah 18.4 juta keseluruhan dos 1 dan dos 2 sudah pun diberikan. Dan kalau kita lihat 25.2% daripada populasi dewasa di Malaysia sudah pun menerima lengkap 2 dos vaksin dan 53% sudah pun menerima 1 dos vaksin. Semalam pemberian harian adalah 553,871 dos. Ini adalah amount yang agak memberangsangkan dan sudah tentu ada kritikan yang mengatakan bahawa
bagus sekarang ini kita berada di tahap ini, tapi mungkin ia sedikit terlambat. Kita patut capai tahap ini dengan lebih awal. Kemudian Khairi Jamaluddin juga sebelum ini, baru-baru ini sudah mengatakan bahawa kita mahu mencapai angka ini, tetapi kita hanya simply tidak cukup bekalan vaksin. Apabila vaksin sudah cukup, baru kita akan lebih membuka lebih banyak PPV dan kita akan menyuntik lebih banyak vaksin. Jadi berkenaan dengan kritikan sama ada ia boleh dilakukan dengan lebih pantas, bagaimana lagi kita boleh melakukan perkara itu dengan dalam hindsight, kerana kita memang tak cukup vaksin untuk mencapai angka ini lebih awal daripada sekarang? Inilah yang merisaukan saya sebagai pakar dalam pengurusan risiko ini, yang menjadi kerisauan saya, sebab saya melihat untuk mengurangkan risiko jangkitan ini kita hanya ada dua laluan, iaitu satu, menyegerakan suntikan vaksin pada masa kini, dan kedua ialah kesiapsiagaan stok vaksin, bekalan vaksin itu harus cukup. Ini yang menjadi kesukaran bagi kita, ialah kita bergantung kepada sumber daripada vaksin luar negara. Jadi ini adalah satu urgensi kepada sektor tempatan untuk mungkin berinovasi dalam mengeluarkan vaksinnya sendiri. Yang ini pihak-pihak tertentu perlu lebih pantas. Institut Penyelidikan Perubatan contohnya, ataupun institut penyelidikan yang berada di IPT dan IPTS untuk sama-sama menyumbang idea, menyumbang peranan masing-masing dalam membantu kerajaan dalam menyediakan vaksin-vaksin ini. Macam saya katakan tadi, kalau kita nak cerita pasal cepat atau lambat ini memang tiada kesudahannya, tetapi dia mestilah mempunyai alternatif. Kita mestilah mempunyai contingency plan, contingency plan dalam menghadapi sesuatu keadaan. Seperti mana yang saya tekan tadi, kita tak boleh hanya bergantung kepada apa yang ada dan kita habis begitu, tidak. Sekiranya habis, apakah contingency plan? Ini yang sebenarnya yang mungkin akan ditanya oleh parti pembangkang ataupun wakil-wakil politik daripada parti pembangkang. Sekiranya vaksin kita ini tidak mencukupi, apa tindakan kita? Buat masa ini, adakah bekalan vaksin tidak mencukupi masih lagi menjadi kebimbangan, Prof? Kerana kerajaan sudah mengesahkan mereka sudah menempah 76 juta dos lebih lagi vaksin COVID-19. Jadi sekurang-kurangnya dalam tempoh terdekat ini, adakah kekurangan vaksin ini masih lagi menjadi kebimbangan atau masalah yang kita hadapi? Bagi saya, ya. Sebab keperluan vaksin ini bukan hanya di Malaysia. Ia perlu oleh orang Indonesia, negara Indonesia, diperlukan di India, diperlukan di seluruh dunia, Lokman. Kalau permintaan itu menyebabkan peningkatan kes-kes di seluruh negara ini pun, kita kan dapat lihat terdapat di Indonesia berlaku peningkatan kes, di India juga berlaku, dan beberapa buah negara juga di rantau Asia ini juga berlaku peningkatan kes pada ketika ini. Jadi sudah pasti permintaan terhadap vaksin ini akan meningkat. Jadi inilah yang merisaukan kita. Memang sudah ada tempahan telah dibuat, tetapi oleh kerana permintaan itu melebihi tempatan, melebihi keperluan, jadi inilah yang menyebabkan kita mungkin akan mengalami kekurangan bekalan vaksin. Okey. Adakah Prof maksudkan bahawa sememangnya kita sudah menempah 76 juta dos, kita akan dapat, cuma mungkin jika permintaan serata dunia itu tinggi, mungkin kita tidak akan dapat dengan cepat kerana productionnya perlu cater kepada semua negara-negara lain? Adakah itu yang Prof maksudkan? Kerana kita ada 76 juta dos vaksin, cukup untuk 2 kali ganda populasi kita, keseluruhan populasi, malah populasi yang akan menerima vaksin kurang sedikit daripada itu kerana 18 tahun dan ke atas. Jadi adakah itu concernnya, adakah itu kebimbangannya, kita tak akan dapat cukup supply dalam masa yang singkat? Begini, saya tidak menafikan sama ada kita cukup atau tidak, tetapi contingency plan, persediaan sebelum berlaku apa-apa itu perlu ada. Pihak kerajaan perlu siap dengan contingency plan. Kita harap cukuplah,
Tetapi sekiranya tidak cukup, kita sentiasa bersedia dan ianya tidak mengganggu pelan pemulihan negara yang sedia ada. Okey Prof, faham. Apa antara cadangan Prof menjadi contingency plan kita? Saya faham Prof sudah pun sebut kita mungkin perlu develop, bangunkan vaksin sendiri tempatan supaya kita tak bergantung pada pengeluar di negara-negara luar, tapi mungkin ini akan mengambil masa. Apa lagi cadangan-cadangan Prof untuk kita menyediakan backup plan sekiranya kita tak dapat bekalan vaksin yang cukup dalam masa yang singkat, masa yang ditentukan? Ya, ini juga berkaitan dengan validasi of vaksin ya. Kita faham setiap vaksin yang nak masuk, nak digunakan di dalam negara ini perlu melalui proses-proses validasinya yang sangat ketat dan tersendiri. Jadi apa yang perlu kita lihat di sekarang ini ialah kita melihat pelbagaikan alternatif vaksin yang ada. Saya percaya di dalam pasaran ada beberapa jenama atau alternatif vaksin. Even though ada beberapa medical atau medicine yang disebut sebagai if I'm not mistaken lah, Emerson, perubatan yang digunakan untuk rawatan itu perlu disegerakan, dilihat sama ada ianya boleh diguna pakai atau tidak. Ivermectin, ya. Ya. Okey, Prof, saya mahu beralih ke sasaran. Kerajaan meletakkan sasaran baru, 100% populasi dewasa lengkap menerima 2 dos vaksin menjelang Oktober ini, 2 bulan lagi. Adakah sasaran ini realistik dan apa cabaran-cabaran yang kita jangka kita akan depani untuk mencapai angka 100% ini di seluruh Malaysia? Kalau tanya saya, ianya realistik. Memang realistik sebab berdasarkan dengan penumbuhan PPV yang baru, banyak pertumbuhan PPV yang baru, kesedaran masyarakat yang meningkat dari masa ke semasa tentang suntikan vaksin dan komitmen daripada pihak industri, sektor ekonomi dan masyarakat ya. Pada masa ini sangat positif tentang mendapatkan suntikan vaksin. Jadi saya rasa tidak mustahil untuk mencapai perkara tersebut. Cuma macam saya katakan tadi, jangan kita cepat berasa puas hati apabila kita sudah mendapat vaksin. Ini juga kerajaan perlu lebih berhati-hati bagi mereka yang telah melalui pasca suntikan vaksin. Ini pun kita kena fikirkan juga sebab pada masa sekarang ini ramai yang saya lihat ya, apabila sudah mendapat suntikan vaksin mereka agak lupa alpa dengan SOP yang ada. Sedangkan sepatutnya mereka kena lebih faham. Suntikan vaksin itu hanya sebagai perisai pelindung, bukan sebagai ubat. Ya. Tetapi bagaimana dengan golongan anti-vaksin? Mungkin mereka tidak ramai, tapi kerana sasaran kita adalah 100%. Semua orang, saya kenal sekurang-kurangnya 10 orang yang anti-vaksin dan itu saya seorang. Jadi bagaimana kita mencapai sasaran ini dan bagaimana kita anggapkan ia sebagai realistik 100% sedangkan masih ada lagi golongan yang anti-vaksin? Kalau nak dikira secara matematik 100% itu betul-betul sebagai nombor yang bulat ya, 100 orang dan 100 orang mendapat suntikan memang agak sukar dalam kita punya populasi, tetapi secara signifikan ya kalau kita dapat ya lebih kurang 98% atau 96% itu pun sudah menghampiri atau lebih kita katakan sebagai significantly memberi kesan kepada kesihatan masyarakat. Sebab kita pun tahu immunity kelompok itu disyorkan pun setakat 80%. Tetapi kalau kita boleh capai melebihi 80% itu pun sudah terbaik. Memang kita tidak dapat dalam masyarakat kita ini memang sudah ada 5% ataupun 3 atau 5% yang memang sifatnya menolak vaksinasi ataupun yang sebaliknya. Jadi adakah kita sudah pun merangka perancangan ini? Kalau saya boleh kongsikan sekali lagi apa yang saya lihat di iPad saya, ini adalah daripada JKJAV, jumlah pendaftaran setakat ini agak memberangsangkan di serata negara, tetapi satu negeri Sabah masih lagi rendah. Kalau saya boleh kongsikan 39.2% di sebelah kanan itu, dan Sabah juga semalam ada juga ahli parlimen dari Sabah yang membangkitkan kebimbangan bahawa inisiatif vaksinasi tidak cukup meluas dan juga tidak cukup pantas di Sabah, tapi pada masa yang sama jumlah yang mendaftar juga agak rendah.
Jadi bagaimana, apa lagi yang kita boleh lakukan untuk yakinkan golongan anti-vaksin ini, atau adakah selamat untuk kita katakan bahawa seperti yang Prof cakap, kerajaan sudah pun bergerak ke hadapan, move forward dengan mengambil kira memang ada segelintir kecil yang tidak akan mendapatkan vaksin, jadi kita hanya akan mengejar imuniti kelompok semata-mata, kerana 100% bulat itu mungkin mustahil. Baik, Luqman, saya menetap di Sabah. Jadi ini memang sebenarnya sangat signifikan kalau soalan ini ditanyakan kepada saya. Saya sendiri pun sebagai seorang peribadi atau individu dalam masyarakat agak tertanya-tanya kenapa Sabah ini masih lagi sikit, dan bila dilihat tentang stok-stok pemberian vaksin juga jumlahnya agak sikit berbanding dengan populasi. Saya agak tertanya-tanya ya. Apakah kriteria pemberian vaksin ini kepada sesebuah negeri di Malaysia ini? Kita faham mungkin Selangor mendapat banyak bekalan vaksin ya, kerana kesnya tinggi di sana, tetapi jangan kita lihat kepada kes sahaja, kita juga perlu beri perhatian kepada populasi. Saya cukup confident melihat populasi pemberian vaksin di negeri Sarawak ya. Populasinya, negaranya luas, negerinya luas ya, populasinya besar, jadi diberi. Tetapi malangnya ianya dikaitkan dengan politik. Dia katakan di Sarawak ingin mengadakan pilihan raya, sebab itu diberikan vaksin dengan lebih pantas. Ini yang tidak betul saya rasa dalam kaedah kita memberi vaksin. Kita patut melihat pemberian vaksin ini dengan cara lebih saintifik, iaitu berdasarkan populasi, berdasarkan jangkitan, berdasarkan keperluan. Ya, ini yang sangat penting ya. Itu adalah spekulasi, Prof. Mungkin tidak adil untuk kita mengatakan sebegitu kerana kita tak tahu sama ada itu adalah betul ataupun tidak. Itu adalah spekulasi dan sentimen sesetengah pihak. Tapi apapun, kita lihat pada data dan angka, pemberian vaksinasi di Sarawak sangat memberangsangkan. Kita tidak menafikan bahawa ada sedikit mungkin ketidakpuashatian dan juga permintaan untuk vaksin dilebihkan ke Sabah dan juga dihantar dengan lebih cepat ke Sabah. Tapi pada masa yang sama, kalau kita lihat kadar pendaftaran juga rendah, yang paling rendah di Malaysia setakat ini, kurang 40%, 39.2%. Jadi adakah wujud mungkin kemungkinan jikalau kerajaan ingin memberikan lebih banyak bekalan vaksin ke Sabah sekalipun, tapi tak cukup orang yang mahukan vaksin itu kerana mereka tidak mendaftar pun untuk mendapatkannya? Baik, saya senang saja sebab bagi mereka yang tidak tinggal di Sabah ini mungkin tidak tahu kondisi dari segi pendaftaran dan sebagainya. Hampir saya boleh katakan majoriti, kebanyakannya penduduk-penduduk di Sabah ini masih lagi kita agak dengan sumber internet, sumber pendaftaran, sistem, device ataupun peralatan-peralatan yang kita gunakan secara digital ini masih lagi kurang kalau berbanding di kawasan-kawasan pedalaman di Sabah ya. Jadi ini juga perlu diberi perhatian. Selain daripada itu, Sabah juga terdiri daripada banyak kepulauan-kepulauan pulau-pulau yang mana kita cukup yakin kadang-kadang mereka ini ada suka untuk mendaftar dan sebagainya. Sebab itu untuk kita memulakan proses vaksin ini, saya lihat kepada dua aspek. Satu, sama ada kita nak menunggu masyarakat untuk keluar pergi suntik vaksin ataupun kita membawa vaksin kepada masyarakat. Ini langkah-langkah yang baik. Saya sudah dapat lihat ada beberapa inisiatif-inisiatif yang telah diambil di mana pemberian vaksin ini telah pergi ke bahagian komuniti untuk mempercepatkan proses, dan ianya mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. Kalau saya lihat rakan-rakan saya di PPV UMS, Pusat Pemberian Vaksin UMS telah membantu Kerajaan Negeri Sabah, Kementerian Kesihatan telah pergi ke kawasan-kawasan pendalaman, kawasan-kawasan pedalaman dan memberi suntikan vaksin. Tidak ada bantahan, tidak ada bangkangan, semuanya menerima dengan baik dan positif. Cuma isu dia kadang-kadang maklumat itu tidak sampai kepada mereka akibat mereka berada di kawasan yang sangat pendalaman. Jadi kita yang perlu pergi ke sana dan cuba memberikan bantuan sebaik mungkin. Kita perlu lihat setiap negeri mempunyai logistik geografi yang berbeza-beza. Jadi pendekatan pemberian vaksin juga perlu dilihat, approach-nya itu perlu dilihat mengikut keperluan negeri masing-masing. Ya, jadi approach tu mengikut keperluan negeri. Adakah kita perlu mengamalkan pendekatannya lebih bijak antara vaksin yang kita sudah pun memberikan kelulusan, sekurang-kurangnya conditional approval untuk kegunaan kecemasan, termasuk Johnson & Johnson dan CanSino. Ini adalah vaksin yang hanya memerlukan 1 dos
bukan seperti Sinovac, Pfizer atau AstraZeneca. Jadi adakah Prof merasakan bahawa vaksin satu dos ni perlu kita utamakan pemberian dia kepada negeri-negeri seperti Sabah dan Sarawak di mana muka buminya pelbagai dan ramai penduduk yang mungkin bukan duduk di bandar atau berhampiran dengan bandar, susah untuk akses mereka. Jadi sukar untuk kita datang 2 kali selepas 2 minggu atau 3 minggu atau 2 bulan. Adakah pemberian vaksin satu dos ini patut kita utamakan kepada negeri-negeri seperti ini? Kenapa tidak? Kalau tanya saya, memang saya akan jawab begitulah. Kenapa tidak? Itu mungkin akan dimasukkan. Sebab itu saya katakan tadi, ianya boleh dijadikan bukan sebagai kaedah yang utama atau pendekatan yang utama. Yang utama kita cuba gunakan vaksin-vaksin yang memang sedia ada yang telah diluluskan. Walau bagaimanapun, pemberian vaksin-vaksin yang kita panggil alternatif ini tetapi telah melalui pemeriksaan atau standard yang telah diluluskan jugalah. Ianya kita masuk dalam contingency plan. Ini yang saya katakan tadi, contingency plan. Sekiranya vaksin-vaksin yang tidak sampai ataupun kita kekurangan stok ataupun kita gagal untuk kesukaran kita meninjau ke kawasan-kawasan yang lebih pendalaman dan sebagainya yang memerlukan suntikan ini, maka kenapa tidak kita gunakan vaksin ini? Okey. Prof, kita akan berhenti seketika. Kita akan kembali bersama dengan Prof Madya Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin, pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah, menjelang pembentangan PICK oleh YB Khairi Jamaluddin di Dewan Rakyat hari ketiga hari ini jam 10 pagi nanti. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali hari ini, liputan kami terhadap mesyuarat khas Dewan Rakyat berlangsung dan juga bersambung hari ketiga hari ini dan semuanya anda boleh dapati secara ringkas dan juga point form kapsul di CCTV Parlimen di asroawani.com. Sesi yang berlangsung setiap hari selama kira-kira 6 jam atau 6 jam setengah. Mungkin terlalu banyak untuk kita ambil dan hadam. Kami mudahkan untuk anda di microsite ini. Anda boleh pantau semua yang menarik yang dibincangkan setiap hari sepanjang hari, termasuk pantau ahli parlimen anda sendiri. Kami ringkaskan di dalam ini untuk anda lihat intipati dan bibit-bibit yang menarik apa yang dibincangkan setiap hari. Hari pertama adalah Pelan Pemulihan Negara. Pembentangan oleh Perdana Menteri semalam adalah berkenaan dengan pengendalian COVID-19 yang dibentangkan oleh Menteri Kesihatan. Hari ini adalah berkenaan dengan program vaksinasi. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan, inisiatif vaksinasi kita di mana kita sekarang dan bagaimana kita akan tambah baik. Pembentangannya akan dilakukan oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi dan juga Menteri Penyelaras PICK Khairi Jamaluddin bermula jam 10 pagi nanti. Ini topik yang kita mahu fokus hari ini. Bagaimana kita boleh tambah baik selepas kita lihat beberapa bulan atau 5 bulan selepas program ini dimulakan, sungguh pun sudah mencapai angka dan kadar yang agak memberangsangkan. Apa lagi yang kita boleh tambah baik? Inilah semangat Dewan Rakyat dibuka semula untuk kita mengalu-alukan pandangan dan juga malah kritikan membina oleh ahli-ahli parlimen pembangkang khasnya berkenaan dengan bagaimana kita boleh tambah baik proses sekarang ini. Sebelum itu, saya mahu berbincang dengan Profesor Madya Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin. Prof. Syamsul adalah pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan juga pekerjaan di UMS, Universiti Malaysia Sabah. Prof, memandangkan Prof berada di Sabah agak sesuai kerana Prof ada perspektif yang unik. Prof ada di situ sendiri untuk melihat. Sebentar tadi kita bincangkan berkenaan dengan kadar vaksinasi di Sabah yang masih lagi rendah. Ini dibangkitkan oleh ahli parlimen dalam Dewan Rakyat semalam dan juga kadar pendaftaran yang rendah. Kita lihat negeri jiran Sarawak mencatatkan kadar vaksinasi yang agak memberangsangkan antara yang tertinggi di Malaysia, sangat memberangsangkan apabila kita mengambil kira saiz negeri dan juga kepelbagaian muka buminya, tapi mereka boleh mencapai angka yang tinggi. Melihat kepada contoh di Sarawak dan juga melihat kepada isu di Sabah, ada juga gesaan untuk kita desentralisasi. Semalam ini dibangkitkan oleh Dewan Rakyat. Desentralisasi isu pengendalian COVID-19 dan juga malah isu vaksinasi dan memberikan lebih autonomi kepada kerajaan negeri untuk menentukan program vaksinasi dan juga pengawalan SOP COVID-19 di negeri masing-masing. Apa pendirian Prof berkenaan dengan gesaan ini? Alhamdulillah, saya suka dengan gesaan ini dan saya lihat satu gesaan yang amat baik.
Amat baik, sebab ini adalah perkara yang baik. Kenapa tidak perkara yang baik ini secara prinsipnya kita kongsikan. Kenapa mesti kita berpegang kepada satu perkara, satu agensi atau satu pusat saja, sedangkan di Sabah dan Sarawak sendiri pun saya cukup yakin setiap negeri ini mampu untuk mengendalikan pemberian vaksin ataupun proses vaksinasi pemulihan COVID-19 di negeri masing-masing. Tapi kita lihat juga contoh-contoh seperti di Indonesia, di Amerika Syarikat, di mana kuasa dan autonomi lebih diberikan kepada negeri untuk menentukan hal ehwal penguatkuasaan SOP COVID-19 dan juga vaksinasi. Dan kadang-kadang ia tidak begitu cantik kerana ada negeri yang tidak mahu mewajibkan pemakaian pelitup muka, malah di Amerika Syarikat sehingga ada sampai ke tahap negeri bersaing untuk mendapatkan bekalan vaksin. Jadi bukankah lebih baik jika ia juga diselaraskan oleh kerajaan persekutuan supaya ia lebih teratur? Setuju juga, tetapi tidaklah begitu. Itu yang saya katakan tadi. Dalam pemberian vaksin ini, kita lihat proses memerangi COVID-19 ini adalah satu proses yang panjang, ya. Di dalam proses yang panjang ini memang terdapat pelbagai-bagai program. Maksud saya tadi untuk kita berikan sedikit otonomi ke atas satu dua program yang mana boleh dilaksanakan di peringkat negeri, kita laksanakan di peringkat negeri. Tetapi tidaklah keseluruhan proses itu diberikan kepada negeri-negeri. Saya cukup yakin MKN dan juga KKM menjadi peranan utama sebagai sumber rujukan ataupun pemegang taruh kepada fasa ataupun proses pemulihan negara ini. Tetapi untuk proses atau program pemberian vaksin ini, apa salahnya kita bagi kepada pihak Kementerian Kesihatan di peringkat negeri, Jabatan Kesihatan di peringkat negeri untuk memantau, menyelia dan sebagainya. Kerana keunikan setiap negeri itu berbeza-beza. Pemberian vaksin harus dilihat daripada perspektif sosio-demografi sesebuah kawasan. Ianya tidak boleh kita come out dengan satu standard untuk seluruh Malaysia. Sebab paling ketara kalau saya lihat antara Borneo dan Semenanjung adalah dari segi logistik, bentuk muka bumi, penempatan dan sebagainya. Ini perlu dipertimbangkan, kan? Tetapi kata pemutus itu memang sudah pastinya daripada berpusatlah daripada MKN dan Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan. Tetapi kenapa tidak program vaksinasi ini diberi sedikit ruang kepada kerajaan negeri untuk melaksanakannya? Okey Prof, antara cadangan penambahbaikan yang mungkin akan dibangkitkan dalam Dewan Rakyat hari ini adalah idea mengenai mencampurkan vaksin dos 1 dan juga dos 2, kerana ada kajian di Korea Selatan yang menunjukkan bahawa setakat ini Pfizer kalau kita campurkan dengan AstraZeneca dia mampu meningkatkan perlindungan. Tak kala kita berdepan dengan pelbagai varian-varian baru yang lebih bahaya dan berupaya untuk mutasi. Selaku pakar dalam bidang ini, apa pendapat Prof berkenaan dengan idea untuk kita campurkan dos 1 dan dos 2 ini daripada vaksin yang jenamanya lain, dan apa yang kita tahu setakat ini berkenaan dengan sama ada praktis ini, amalan ini selamat ataupun tidak? Baik, ianya masih lagi di peringkat kajian. Sepengetahuan saya, ianya masih lagi di peringkat kajian dan ianya masih lagi diperhalusi oleh Badan Kesihatan Sedunia WHO. Sebaik-baiknya kita jangan dulu mencampurkan vaksin ini, jangan membuat keputusan dalam pencampuran vaksin ini. Kita lihat dulu, kita guna apa yang ada dulu. Jadi saya rasa pencampuran vaksin ini hanya berlaku di setengah buah negara yang mungkin agak terdesak atau keperluannya berbeza. Tetapi di Malaysia ini kita tidak bercerita tentang sama ada vaksin ini cukup, vaksin ini tak cukup dan sebagainya. Kita mencerita tentang proses vaksinasi secara keseluruhan. Jadi kalau bagi saya, lebih baik kita berpegang kepada satu jenis vaksin untuk pemberian kepada satu individu. Kita jangan cuba campurkan sehingga kita dapat betul-betul data yang sahih, pengesahan yang tepat daripada Badan Kesihatan Sedunia. Dan sudah tentu dalam usaha kita untuk mencapai imuniti kelompok, ia melibatkan mereka yang berumur 18 tahun dan juga ke atas. Tapi ibu bapa di luar sana sudah tentu merisaukan anak mereka juga. Sebelum ini varian asal COVID-19 didapati kurang berisiko
kepada kanak-kanak dan juga mungkin budak kecil. Tapi varian seperti Delta ini didapati lebih berisiko. Ini disahkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan sendiri. Dan juga baru-baru ini JKJAV juga sudah membuka pendaftaran pemberian vaksin kepada mereka yang berumur 18 tahun ke bawah, tapi masih lagi belum sebarang keputusan dibuat. Apa yang kita tahu? Kita lihat negara-negara lain sudah pun mula buat perkara ini. Apa yang kita tahu berkenaan dengan kebolehan kita untuk memberikan vaksin COVID-19 kepada kanak-kanak, mungkin budak-budak seawal umur 12 tahun? Bagi saya tidak ada masalah sebab bila dijalankan beberapa kajian yang daripada negara-negara yang telah memberikan vaksin kepada kanak-kanak ini ataupun mereka yang berusia 18 tahun ini dapati tidak ada masalah dan ianya selamat. Cuma macam saya katakan tadi, kita perlu selesaikan isu vaksin kita ini secara berperingkat. Kita lihat untuk golongan dewasa pun kita belum cover sekurang-kurangnya 40% lagi daripada golongan dewasa. Jadi yang ini yang perlu kita fokuskan dahulu. Kemudian memang betul kita sudah ada perancangan untuk pembukaan vaksin kepada mereka yang berumur 18 tahun. Bagi saya tidak ada masalah. Kalau dilihat dengan perkara ini, bila kita sampaikan vaksin nanti, kita suntiklah. Sebab itu tidak ada masalah. Dari segi keselamatan dan sebagainya, saya tidak nampak ada sebarang risiko. Cuma macam saya katakan tadi, kecepatan kita itu sangat penting. Dalam menangani risiko atau melawani risiko jangkitan COVID-19 ini, kepantasan kita ini sangat penting. Jangan cepat berpuas hati dengan pemberian vaksin 2,000 suntikan satu hari, 3,000 suntikan satu hari. Jangan cepat berpuas hati. Kita sentiasa meletakkan target semaksima mungkin. Boleh. Dan kita buka seberapa banyak PPV sebaik mungkin supaya kita bukan hanya pantas tetapi super fast, super pantas dalam pemberian vaksin ini. Barulah kita boleh bercerita tentang perkara-perkara yang seperti mana yang Luqman cakapkan tadi, pemberian vaksin kepada umur 18 tahun, kepada kanak-kanak, kemudian pencampuran vaksin dan sebagainya. Kita kena selesaikan isu-isu pokok ini dahulu. Saya pun ada mendengar ramai daripada masyarakat atau rakyat yang masih lagi merintih mengatakan mereka sudah mendaftar pada bulan Februari, Mac, tetapi hingga sekarang masih belum. Yang ini perlu diberi perhatian yang sangat serius oleh pihak kerajaan. Bercakap dengan itu, apa pendapat Prof berkenaan dengan kebenaran yang diberi kepada penduduk di Lembah Kelang dan juga di Melaka untuk walk-in tanpa temu janji untuk mendapatkan vaksin? Kenapa tidak? Kerana mungkin ada individu yang seperti Prof sebut, dan saya juga secara peribadi mengenali individu yang sudah pun mendaftar. Mereka masih lagi belum mendapatkan suntikan sama ada dos 1 ataupun dos 2, dan jika tiba sebagai contoh 1 Ogos di Klang Valley ini, orang yang tidak mendaftar akan dapat dahulu. Ada orang yang saya kenal akan mendapat suntikan vaksin mereka pada 4 atau 5 Ogos, sedangkan pada 1 Ogos orang yang tidak mendaftar boleh walk in dan memotong mereka yang sudah pun mendaftar sejak bulan Februari dan juga Mac. Ini yang perlu diberi perhatian oleh pihak kerajaan dalam hal-hal yang sebegini. Ianya boleh menjadi spark ataupun percikan api kemarahan rakyat kepada kerajaan. Sebab apa? Bila kita lihat di sini, macam saya beritahu tadi, kalau saya boleh kongsikan di sini, ada beberapa orang yang saya lihat umurnya sudah 50 tetapi mengadu tidak mendapat vaksin. Ada yang kita rasa ada golongan yang sepatutnya sudah selesai vaksin mereka tetapi masih lagi belum. Kan? Dan bila kita lihat macam pemberian vaksin secara walk-in, ini juga akan menimbulkan kemarahan kepada golongan-golongan yang masih tidak dapat. Ini perlu jelas bagaimana kita menentukan seseorang itu layak atau tidak, dapat atau tidak, bila masa mereka mendapatkan. Kriteria-kriteria ini perlu jelas. Sebab saya dipahamkan di atas kertas memang ianya nampak jelas. Berumur 50 tahun akan kita berikan vaksin dahulu. Mereka yang mempunyai sakit dan sebagainya akan diberikan vaksin dahulu. Tetapi kalau kita lihat masih lagi ada mereka yang tertinggal dalam senarai ini. Jadi ini yang perlu diberi perhatian yang sangat serius oleh pihak kerajaan untuk memastikan mereka-mereka yang tercicir ini perlu diberi
suntikan vaksin dengan segera mungkin. Saya faham Prof sebut kita perlu menyelesaikan prioriti terlebih dahulu, iaitu kita perlu memberikan vaksin sekurang-kurangnya 1 dan 2 dos kepada cukup orang, 80% populasi sekurang-kurangnya untuk mencapai imuniti kelompok sebelum kita fikir berkenaan dengan yang lain. Peringkat seterusnya sama ada bawah 18 tahun boleh dan selamat diberikan vaksin atau tidak. Tapi saya mau tanya juga, kini wujud juga cakap-cakap dan juga kita lihat akhbar Sinar Harian hari ini dalam di muka depannya menceritakan berkenaan dengan mungkin keperluan third booster shot, dos penggalak ataupun dos vaksin ketiga melihat kepada varian-varian baru yang sentiasa muncul setiap beberapa minggu, varian Delta, Alpha, Beta, Gamma dan macam-macam lagi. Berdasarkan data klinikal yang kita lihat sekarang, adakah justified keperluan untuk kita mempertimbangkan pemberian dos ketiga kepada mereka yang sudah pun menerima lengkap 2 dos? Baik, itu adalah alternatif atau cadangan susulan di masa hadapan. Kalau ditanya bagi saya, ianya tidak begitu crucial bagi kita walaupun dengan adanya varian-varian baru, varian Delta dan sebagainya. Yang menjadi crucial point kepada kita sekarang ini ataupun titik kritikal kepada kita sekarang ini ialah untuk mencapai immunity kelompok. Itu yang pertama. Apabila immunity kelompok sudah dicapai, barulah kita akan memikirkan, barulah kita akan mula memikirkan tentang suntikan dos ketiga, suntikan dos ketiga atau booster dose kepada mereka-mereka yang telah mengambil suntikan vaksin ini. Jadi ianya akan lebih tersusun, lebih terarah dan teratur. Saya suka nak membawa perhatian kita atau berkongsi sini. Saya lihat kebanyakan perkara tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebab kita setengah-setengah pihak menghadapi serangan COVID-19 ini secara solo atau silo, secara sendiri atau diam-diam. Jadi kerjasama sebagai pasukan dalam sebuah negara itu perlu dilihat sebagai salah satu approach atau pendekatan yang mungkin boleh dibincangkan di peringkat parlimen dan sebagainya. Kalau saya lihat di sini, kejayaan sesebuah negara yang telah berjaya menangani episod peperangan pandemik COVID-19 ini, ianya banyak bergantung kepada kekuatan kerjasama dan pemanfaatan antara 4 komponen utama, iaitu masyarakat itu sendiri, kerajaan, sektor ekonomi dan industri yang terlibat dan juga kelompok-kelompok saintis dan akademik yang kita ada di negara ini, di mana mereka ini perlu duduk berbincang, bukan sekadar bermesyuarat, tetapi duduk berbincang dan fokus kepada penyelesaian dalam pelan pemulihan negara yang kerajaan bangunkan. Dia mesti saling-saling bekerjasama. Kerajaan tadi jangan kita fokus kepada kerajaan yang memerintah saja, parti pembangkang, parti kerajaan sepatut duduk semeja dan berbincang bagaimana untuk menyelesaikan perkara ini. Ya, itu yang kita harap untuk kita lihat dalam sesi hari ini dan malah ke semua sesi mesyuarat khas. Itu yang kita jangkakan dan itu yang kita harap akan diketengahkan. Semangat kerjasama dan semangat bipartisan yang akan mendapat center stage dalam mesyuarat khas ini maupun dalam persidangan Dewan Rakyat dan bukan setakat pertelegahan politik. Terima kasih Profesor Madya Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin, pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah. Dan sudah tentu kira-kira 2 minit lagi ataupun dijadualkan jam 10 pagi nanti, mesyuarat khas Dewan Rakyat hari ketiga akan dimulakan dengan YB Khairy Jamaluddin, Menteri Penyelaras PICK dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi akan membentangkan berkenaan dengan PICK dan inisiatif vaksinasi negara dan bagaimana kita boleh tambah baik lagi bergerak ke hadapan. Kami akan bawakan kepada anda secara langsung di saluran 501, tapi jika anda tidak dapat mengikutinya di sini, anda boleh mengikutinya di aplikasi Astro Awani, di astroawani.com dan juga semua platform media sosial kami. Kami akan bawakan secara langsung bermula jam 10 pagi nanti sehingga jam 1.30 tengah hari di mana Dewan Rakyat akan berhenti rehat dan mula semula jam 2.30 petang sehingga petang nanti. Terus setia bersama saluran 501, saluran berita yang paling dipercayai di Malaysia. Kita jumpa selepas ini. Assalamualaikum dan salam hormat.